Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Akila binti Zulkarnain dari kelas A2T4. Saya dari kumpulan 2. Kumpulan kami akan membincangkan tajuk Sistem Ekonomi Kapitalis. Takrif sistem ekonomi kapitalis ialah sistem ekonomi dengan kegiatan ekonomi ditentukan oleh mekanisme harga tanpa campur tangan kerajaan untuk memenuhi atau menyelesaikan masalah asas dalam ekonomi. Nama lain untuk sistem ekonomi kapitalis ialah laissez-faire. Cara mudah untuk kita ingat apa itu sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis ni perniagaan tu berjalan dengan lancar tanpa ada sekatan cukai oleh kerajaan. Kerajaan memang tak boleh campur tangan langsung dengan aktiviti perniagaan yang dijalankan. Dan kebiasaannya sistem ekonomi kapitalis ni, orang yang kaya akan terus menjadi kaya, orang yang miskin akan terus jadi miskin. Contoh negara yang menjalankan sistem ekonomi kapitalis ni ialah negara Amerika Syarikat. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis terbagi pada 5. Saya akan menerangkan 2, Aiza akan sambung lagi 3. Yang pertama, objektif pengeluaran. Objektif pengeluaran dalam sistem ekonomi kapitalis ni, dia mengeluarkan barang dan perkhidmatan dengan kaedah yang cekap, iaitu mereka memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan kos. Selalunya, sistem ekonomi kapitalis ni dijalankan untuk kepentingan diri sendiri. Contoh untuk objektif pengeluaran ni, saya sebagai peniaga mengeluarkan sesuatu produk dan saya menyuruh pekerja saya untuk mencari kos untuk pengeluaran produk itu dengan menggunakan bahan-bahan yang murah, bahan-bahan yang tidak terlalu mahal supaya saya dapat meminimumkan kos. Manakala saya akan menikmati keuntungan daripada pelanggan saya yang membeli produk saya. Yang kedua, pemilikan sumber. Faktor pengeluaran dimiliki sepenuhnya oleh pihak swasta. Mereka yang menentukan bagaimana faktor pengeluaran dikeluarkan, bagaimana kegiatan ekonomi dijalankan. Pemilikan sumber ini menunjukkan kita bebas berniaga tanpa campur tangan kerajaan. Contohnya, saya pengeluar tepung gandum. Saya mengeluar tepung gandum itu dengan mengikut jadual saya sendiri. Saya mengarahkan pekerja saya buat pada hari ini dan esoknya cuti tanpa kerajaan boleh kacau perniagaan saya. Sebab ini yang dinamakan sistem ekonomi kapitalis. Semuanya terletak daripada pihak swasta, walaupun sedia maklum tepung gandum itu merupakan bahan asas kita juga. Jadi di sini menunjukkan peniaga bebas melakukan apa saja tanpa campur tangan kerajaan. Sekian, ini sahaja daripada saya. Saya sambungkan kepada Aiza. Hai, nama saya Aiza Kristina. Seterusnya saya akan sambung tentang ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis. Ciri yang ketiga ialah persaingan. Persaingan ni maksudnya persaingan antara pemilik faktor pengeluaran. Mereka akan bersaing untuk memastikan faktor pengeluaran yang lebih banyak. Jadi mereka akan gunakan sumber-sumber pengeluaran mereka dengan lebih cekap. Seterusnya, yang keempat ialah agihan pendapatan. Agihan pendapatan ni coraknya ditentukan oleh mekanisme harga di pasaran. Jadi semakin tinggi faktor pengeluaran, semakin tinggi pendapatan yang akan diperolehi oleh seorang individu. Oleh sebab itu, agihan pendapatan setiap individu tak sama. Ciri yang terakhir ialah kaedah membuat keputusan. Kaedah membuat keputusan ni maksudnya
segala keputusan ekonomi dibuat oleh pihak swasta tanpa campur tangan kerajaan melalui mekanisme harga. Mekanisme harga yang seperti yang saya telah terangkan sebentar tadi, iaitu harga pasaran. Jadi, mekanisme harga di pasaran barang dan pasaran faktor dapat menyelesaikan masalah asas ekonomi tanpa campur tangan kerajaan. Seterusnya saya serahkan kepada Azrul. Nama saya Muhammad Azrul Hazimi bin Encik Muhammad Zamri, dan saya akan menerangkan tentang bagaimana sistem ekonomi kapitalis menyelesaikan masalah asas ekonomi. Sistem ekonomi kapitalis mempunyai 4 komponen untuk menyelesaikan masalah asas ekonomi. Saya akan menerangkan 2 dan saudari Balkis akan menerangkan lagi 2. Komponen pertama, apa jenis barang yang perlu dikeluarkan oleh sebuah perniagaan. Barang yang perlu dikeluarkan oleh sebuah perniagaan adalah berdasarkan citarasa dan permintaan masyarakat. Contohnya, sebuah penduduk kawasan tersebut memerlukan pasaraya untuk membeli barangan keperluan harian, agar penduduk kawasan tersebut tidak perlu pergi jauh dari kawasan kediaman mereka untuk membeli barang keperluan harian. Jadi, apabila pasaraya dibina di situ, sudah tentu permintaan yang tinggi terhadap barang keperluan harian di pasaraya tersebut. Jadi, apabila banyak permintaan yang tinggi, semakin banyak faktor pengeluaran yang perlu diagihkan untuk mengeluarkan barang tersebut. Disebabkan itu, syarikat itu juga akan untung. Komponen kedua, berapa banyak barang yang perlu dikeluarkan oleh sebuah perniagaan itu. Barang yang perlu dikeluarkan bergantung kepada permintaan penduduk. Contohnya, jikalau kawasan tersebut mempunyai ramai penduduk, sudah tentunya perniagaan tersebut perlu mengeluarkan banyak barang agar mencukupi untuk semua penduduk. Iaitu kuantiti barang dan harga yang dikeluarkan oleh pasaraya tersebut, perniagaan tersebut berdasarkan harga pasaran. Contohnya, sebuah tempat itu tidak sesuai untuk menjual barang sebegini kerana harganya terlalu tinggi dan tidak sesuai untuk kawasan tersebut. Jadi, perniagaan tersebut perlu mengurangkan pengeluaran barang tersebut dan melebihkan pengeluaran barang yang lebih diperlukan oleh masyarakat tersebut, masyarakat di kawasan penduduk itu. Sekian daripada saya dan akan disambung oleh saudara Balkis. Bye-bye. Okey, hai, nama saya Nurkis Balkis. Saya akan terangkan lagi 2, iaitu bagaimana barang itu dikeluarkan dan untuk siapa barang itu dikeluarkan. Okey, untuk bagaimana barang itu dikeluarkan, kita ada kaedah ataupun teknik pengeluaran untuk mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Okey, kaedah yang saya cakap ada 2, iaitu kaedah intensif buruh, satu lagi kaedah intensif modal. Okey, tujuan dia untuk apa? Tujuan dia untuk meminimumkan kos pengeluaran dan memaksimumkan keuntungan. Akhir sekali, untuk siapa barang itu dikeluarkan? Okey, barang yang dikeluarkan ni adalah untuk mereka yang mempunyai keupayaan untuk membeli. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak barang yang dibeli oleh pengguna. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.